bukan bagaimana kita berusaha untuk menjadi setia di hadapan Allah, tetapi hanya dengan memandang kepada Allah yang setia, kita akan memenangkan kemenangan. 他说：“我们不是靠着我们的努力来做成我们的中心，或者达到我们的中心，但是让我们真是能够仰望信实的上帝。我们 Pandanglah kepada Allah yang setia, 让我们真是能够仰望我们信实的上帝。 yang kesetiaannya telah dibuktikan melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal. 他的心思已经被他独生子耶稣基督所证明。” Yang sudah mengalami penderitaan yang paling hebat di bawah kolong langit ini. 他已经承受了在天下人间最沉重的这个患难。 Melalui kematiannya di atas kayu salib. 他死在十字架上。 Untuk menanggung murka Allah. 他担当了上帝的愤怒。 Untuk menanggung siksa neraka yang seharusnya ditimpakan kepada engkau dan 他也承担了我们应该承受的地狱的永刑。 Dan pandanglah kepada Dia. 让我们仰望他吧。 Yang telah bangkit mengalahkan masalah dan pergumulan kita yang terbesar, yaitu maut atau kebinasaan kekal selama-lamanya di dalam neraka. 他复活了，他击败了这个死亡的权势，也是我们所面对的最困难的这个问题。 Dia melakukan itu untuk memberikan kemenangan bagimu dan juga bagiku. 为我们做了这些，让我们能够得到胜利。 明白所听的真理。 Demikian juga kedua hambamu yang akan menyampaikan dan menerjemahkannya, biarlah Allah Roh Kudus memberikan hikmat dan kuasa. 也求主你赐下你的智慧给两位仆人， Sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kristus yang ditinggikan dan Roh Kudus Tuhan bekerja menarik setiap orang datang kepada 但愿 Kristus. 借着今天早上的真理，圣灵动工，能够吸引人来归向主，让耶稣基督的名得荣耀。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. 我们奉耶稣基督的名祷告。 Sama-sama kita katakan, Amin. Baik Tisung, Cewek, Pingan, apa kabar kita hari ini? Ya, saya terus berdoa supaya kita semua tetap di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sehat, dan kita semua tetap di dalam penjagaan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. 我正是为着每一位弟兄姐妹们祷告，但愿大家都蒙主的保守。 Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Juni tahun 2021. 弟兄姊妹，我们感谢神，我们可以进入到6月份的第一个主日。 Seperti biasanya memasuki bulan yang baru, kita juga akan memulai satu subtema yang baru di sepanjang bulan yang akan kita renungkan bersama-sama. 通常我们进入到新的一个月份，我们就要开始一个新的主题，是我们在整个月里面所要思想的题目。 Dan di sepanjang bulan Juni ini kita akan merenungkan satu subtema, yaitu berkemenangan di dalam kesetiaan. 这个月我们要思想的题目，就是在上帝的心事里面，我们得胜。 Ini merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari tema besar gereja kita di sepanjang tahun 2021 ini, yaitu berkemenangan di dalam Kristus. 是与我们教会整年的主题得胜与基督有相关联的。 Dan hari ini kita akan memulai perjalanan iman kita di minggu yang pertama di bulan Juni ini dengan memikirkan satu tema, kesetiaan Allah, kemenangan kita. 那么今天我们要思想的题目，就是在上帝的心事里面，我们得胜。 Saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita. 让我们翻开我们的圣经， Dari perjanjian baru, dari 2 Timotius pasal 2. 提摩太后书第2章。 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 提摩太后书第2章第1到第13节。 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 13. 提摩太后书第2章第1到第13节。
Untuk menyingkat waktu, kita tidak akan baca secara keseluruhan, tetapi kita akan baca ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Pertama saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia, lalu akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin oleh Pak Johan Kusnadi. 我们单单看第11一直到第13节。 Begini kata firman Tuhan. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 第11节有可信的话说：我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王。我们若不认他，他也不认我们。我们重然实信，他仍是可信的，因为他不能背负自己。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， Hudson Taylor, seorang misionari yang begitu agung, yang begitu besar di dalam sejarah. 一位伟大的宣教师戴德生， Dia adalah seorang misionari yang berasal dari Inggris. 他是一位英国人， Dia juga adalah pendiri dari China Inland Mission. 他也是中国内地会的创办人。 Dan dia menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya 51 tahun untuk memberitakan Injil di Tiongkok. 他用了51个年头，用了51年的时间，在中国大陆传福音。 Saudara-saudara, Hudson Taylor pernah mengucapkan satu kalimat yang sangat luar biasa berhubungan dengan kesetiaan. 戴德生牧师他曾经说过一句话，是有关于信实的这一句话。 Saudara-saudara, Hudson Taylor berkata, bukan dengan berusaha menjadi setia, tetapi dengan memandang kepada Allah yang setia, maka kita akan memenangkan kemenangan. 他说的话是说，不是我们努力做成的信实，做成的忠心，但是是以仰望信实的上帝，我们就将得到胜利。 Saudara-saudara, Hudson Taylor mengatakan bukan bagaimana kita berusaha untuk menjadi setia di hadapan Allah, tetapi hanya dengan memandang kepada Allah yang setia, kita akan memenangkan kemenangan. 他说，我们不是靠着我们的努力来做成我们的忠心，或者达到我们的忠心，但是让我们正是能够仰望信实的上帝，我们就能够得到胜利了。 Saudara-saudara, dengan kata lain, bukan kesetiaan kita kepada Allah yang mendatangkan kemenangan. 换句话说，并不是说我们的努力来达到信实，然后我们就得到胜利， Melainkan kesetiaan Allah yang mendatangkan kemenangan 而是 bagi 上帝 kita. 的信实带给我们胜利。 Kesetiaan Allah yang menjamin kemenangan kita. 上帝的信实保证我们得胜。 Saudara-saudara, kebenaran ini juga yang dibicarakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 13 yang sudah kita baca bersama pada 弟 hari 兄姐 ini. 妹，这个真理也是保罗在提摩太后书第2章第1到第13节，就是刚才念过的经文提到的。 Mengenai kebenaran ini Alkitab di dalam ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia Allah tetap setia. 第13节圣经说，我们重然实信，但是他就是上帝，仍然是可信的。 Saudara-saudara, Alkitab mengatakan jika kita tidak dapat dipercaya, tetapi Dia Allah tetap dapat dipercaya. 圣经说，我们虽然实信，但是上帝却是可信的。 Sekalipun kita tidak dapat diandalkan, tetapi Dia Allah selalu dapat diandalkan. 即使我们是不能够被信任的，但是我们的上帝是能够被信任的，是可信的。
Saudara-saudara, kita tahu bahwa surat 2 Timotius ini sebagaimana juga halnya surat 1 Timotius adalah surat pastoral atau surat pengembalaan dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius yang ketika itu sedang melayani di Efesus. 弟兄姐妹，我们知道提摩太前书、后书是一个这个牧子的书信，是保罗写给他属灵的儿子提摩太。那个时候，提摩太是在以弗所服侍。 Kalau kita membaca dan memperhatikan surat 2 Timotius ini, 若是我们注意提摩太后书的话， maka kita akan menemukan tema besar dan tujuan utama dari surat 2 Timotius dari Rasul Paulus kepada Timotius ini adalah 我们会发现保罗写给提摩太的书信的一个中心点、一个主题是什么？ sebuah encouragement atau dorongan dari Rasul Paulus kepada Timotius untuk terus bertahan di dalam kebenaran. 他鼓励或者他推动提摩太，真是能够在上帝的真理里面持守。 Satu dorongan, satu nasihat kepada Timotius untuk tetap setia di dalam pelayanan dan memberitakan Injil yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus 他 kepadanya. 鼓励提摩太，真是能够照着保罗所教导的，能够持守上帝的真理，能够继续的把福音传给许多的人。 Dan 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13 yang kita baca hari ini. 刚才念过的经文， Konteksnya adalah dorongan dan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius untuk tetap setia di dalam pemberitaan Injil sekalipun harus menderita. 是保罗对提摩太的劝勉，就是要提摩太能够继续的忠心，虽然在困难中、在患难中，他仍然应该去服侍上帝的真理。 Jadi sekalipun dia harus menderita, Timotius harus tetap setia di dalam melayani dan memberitakan Injil Yesus Kristus. 虽然他要经历许多的患难，但是他应该继续的忠心来传上帝的福音。 Saudara-saudara, Rasul Paulus tahu ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah bagi Timotius. 弟兄姐妹，保罗知道这对提摩太不是一件很轻易的事。 Nah, oleh sebab itu di dalam 2 Timotius ayat pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-13, Rasul Paulus mengutip sebuah himne atau sebuah nyanyian Kristen yang sekaligus merupakan sebuah kredo, satu pengakuan iman yang sudah dikenal oleh orang Kristen ketika itu untuk menguatkan, untuk menghibur Timotius. 以至于在11节跟一直到第13节，保罗他这个引用了那个时候很熟悉的一个诗歌或者一个信心的宣告，来鼓励、来激励提摩太。 Saudara-saudara, Alkitab di dalam ayat 11 sampai 13 yang kita baca tadi mengatakan, 刚才念过的11节到第13节说到， jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Ini bait 1. 我们他的第一段是说到，我们若与基督同死，也必与他同活。 Lalu bait yang kedua, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah bersama dengan dia. 第二段说到，我们若是能够忍耐，我们也必与基督一同作王。 Bait yang ketiga, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. 那么第三段是说到，我们重然，我们不认他，他也不认我们。 Dan bait yang keempat berbunyi, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 第四段是说到，我们重然失信，但是上帝是可信的，因为他不能背负自己。 Jadi untuk menguatkan, untuk mendorong, sekaligus juga menghibur Timotius, 为了要安慰，为了要兼顾提摩太， Rasul Paulus mengutip himne, nyanyian Kristen yang terkenal ini untuk menguatkan dia, untuk menyemangati dia, untuk tetap setia di dalam melayani dan memberitakan Injil. 保罗 Yesus 他 Kristus. 引用了一个诗歌，就是那个时候很熟悉的一个诗歌，来鼓励提摩太，让他能够忠心的来侍奉神。 Saudara-saudara, memang ada banyak
perbedaan penafsiran mengenai maksud dari himne yang dikutip oleh Rasul Paulus di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-13 ini. 弟兄姐妹，刚才这一节跟一直到第13节，保罗提到的这个诗歌不错，有很多的不同的看法。 Nah, secara khusus di dalam hubungan antara bait yang ketiga dan bait keempat dari himne ini. 特别是在第3行以及第4行。 Bait yang ketiga, Alkitab mengatakan jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. 这里第11节说到我们，第12节说到我们若不认他，他也不认我们。 Saudara-saudara, ini clear, tidak ada masalah. 这不成问题。 Kalau kita menyangkal Allah, tidak ada ampun. Allah juga akan menyangkal kita. 我们若不认上帝，上帝也不认我们的。 Kalau kita menyangkal Yesus, tidak ada ampun. Yesus juga akan menyangkal kita. 我们不认耶稣的话，耶稣也不饶恕我们，他也不认我们。 Bukankah Tuhan Yesus pernah mengatakan jika engkau menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku juga akan menyangkal engkau di hadapan Bapakku. 耶稣曾经说过一句话，就是你们在人前否认我，我在父的面前也否认你们。 Jadi bait yang ketiga ini clear, tidak ada masalah, jelas. 所以这个第三行的诗歌是不成问题的。 Nah, sedangkan bait yang keempat, Alkitab mengatakan demikian. 但是在第4行的这个诗歌，圣经告 Jika 诉我们， kita tidak setia, dia tetap setia. 这里说到我们重染实信，但是他仍是可信的。 Saudara-saudara, bagaimana kita bisa memahami dua hal yang sepertinya bertentangan ini? 弟兄姐妹，我们怎么能够明白这看起来好像是相对论的这一段话呢？ Bukankah lebih baik kalau Rasul Paulus mengatakan jika kita tidak setia, dia pun tidak akan setia kepada kita? 岂不是保罗应该说，若是我们不忠心的话，上帝也应该是不信实的？ Bukankah kalau begitu lebih jelas? 这不是更清楚明 Tidak 白吗？ menimbulkan salah pengertian. 就不会让我们有错误的猜测。 Dan itu juga lebih konsisten kelihatannya mengikuti pola bait yang ketiga yang mengatakan jika kita menyangkal dia, maka dia juga akan menyangkal kita. 这也是随着上面的那段经文说的，若是我们不认他，他也不认我们，好像是一个平行的一句话。 Nah, oleh sebab itu saya katakan tadi ada banyak perbedaan penafsiran, cara memandang daripada penafsir melihat himne yang dikutip oleh Rasul Paulus di dalam ayat 11 sampai ayat yang 所以 ke-13. 刚才我说11节到13节，就是保罗引用的这段诗歌，引起了有各样的不同的看法。 Tetapi dalam khotbah yang singkat pada pagi hari ini tidak mungkin untuk saya menjelaskan satu persatu dari apa yang dipahami oleh para penafsir ini. 但是我不能够在今天早上清楚的、详细的来解释这种的不同的看法。 Nah, dengan memperhatikan konteks surat 2 Timotius, bahkan memperhatikan konteks seluruh Alkitab yang berbicara atau yang berhubungan dengan karakter kesetiaan Allah, baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. 那么我们从旧约、新约，我们看上帝的神性，就是有关他的信实的话。 Saya akan mengutip dua pendapat atau pandangan dari dua penafsir saja yang saya rasa adalah representasi mewakili dari maksud teks apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-13 ini secara khusus. 我要 Bait 引 yang 用两 keempat 位 di dalam ayat yang 解 ke-13. 经家的看法来解释刚才保罗所提到的这两件事。 Saudara-saudara, seorang penafsir bernama Matt Proctor 有一位解经家叫做 Matt Proctor， mengatakan demikian, bait yang ketiga itu menangani penolakan yang permanen seseorang terhadap Allah. 那么他说第3行是对一位坚持永远拒绝上帝的人而说的。 Jadi bait yang ketiga itu yang mengatakan jika kita menyangkal dia, maka dia pun akan menyangkal kita. 对这种人来说，第3节，若是我们不认上帝，他也是不认我们的。 Menurut Matt Proctor itu menangani penolakan yang permanen dari seseorang kepada Allah, kepada Kristus. 对于 Matt Proctor 来说，这种人是永远的
坚持拒绝上帝，拒绝耶稣基督。 Tetapi bait yang keempat itu menangani orang percaya yang tergelincir ke dalam ketidaktaatan untuk sementara. 但是在第4行的这个诗歌是对一些偶尔不能够顺服神的信徒。 Lalu Matt Proctor memberikan contoh di dalam 那么 Alkitab. 他提了一个例子， Dia berkata jika bait yang ketiga itu menggambarkan pengkhianatan sekali dan selamanya seperti yang dilakukan oleh Yudas. 他说第3行是描述好像那个卖耶稣的犹大，他从开始到后来都背叛上帝。 Nah, bait keempat ini menggambarkan kegagalan yang sementara dari orang percaya seperti yang dilakukan oleh Petrus. 就好像彼得一样，他不过是短暂失败的人。 Terhadap orang yang demikianlah Allah menjamin untuk tetap setia. 对这种人，上帝保证他是信实的。 Jadi menurut Matt Proctor, bait yang keempat ini secara khusus berbicara tentang ketidaktaatan orang percaya di dalam waktu yang sementara seperti yang dilakukan oleh Petrus. Matt Proctor 他描述这个彼得，他是暂时性的、偶然的来选出他对上帝的这个不信。 Petrus pernah tidak taat kepada Allah. Petrus pernah menyangkal Kristus. 彼得曾经否认耶稣，他曾经失败。 Tapi pada akhirnya dia bertobat, dia kembali kepada Allah, dia kembali kepada 但 Kristus. 是后来他回转到上帝。 Jadi itu yang sedang dibicarakan di dalam bait yang keempat 那 dari 是 himne 第 ini. 4行诗歌所描述的。 Saudara-saudara, saya pikir ini bukankah sesuatu yang konsisten dengan apa yang dilakukan oleh Allah terhadap umat Israel. 这就是上帝对以色列人的一种这个持久的，不是持久，就是一种永远的那种的态度。 Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab maka kita akan menemukan seringkali umat Israel tidak taat, tidak setia kepada Allah. 我们看圣经的话，我们发现以色列人他们重复的对上帝不重视、不忠心。 Tapi apakah karena ketidaksetiaan mereka lalu Allah berhenti menjadi setia terhadap umatnya? 但是 Tidak. 是不是因着他们的不忠心，后来上帝就不再对他们忠实呢？ Allah tetap setia sekalipun umatnya 虽然 tidak setia. 以色列人对上帝不忠心，但是上帝对他们仍然是信实 Allah 的上帝。 tetap dapat dipercaya, dapat diandalkan sekalipun umatnya tidak dapat dipercaya, tidak dapat 虽 diandalkan. 然以色列人不重视以神，但是上帝仍然是他们信靠的上帝。 Nah, oleh sebab itu Gordon Fee, seorang penafsir yang lain mengatakan, 所以另外一位解经家 Gordon Fee 曾经这么说。 adalah mungkin bagi kita untuk ternyata tidak setia kepada Allah. 我们可能在日常生活中对神不忠实， Bukankah itu yang sering kita lakukan di dalam hidup kita? 岂不是在日常生活中我们会落到这一点的地步吗？ Tetapi adalah tidak mungkin untuk Rasul Paulus mengatakan 但是保罗绝对不会说， bahwa Allah lalu tidak akan setia kepada kita karena ketidaksetiaan kita. 因着我们对上帝的不忠心，神就不对我们不再信实了。 Yang terjadi justru sebaliknya. 但是相反的， Alkitab mengatakan jika kita tidak setia, maka Dia Allah tetap setia. 圣经说，我们虽然对上帝不信，但是上帝仍然是可信的。 Dan ini sesuai dengan konteks dari bait yang keempat ini. 这就是第4节所提到的，第4行诗 Jadi 歌所提到的。 tidak setia, bukan tidak percaya. 我们不信，不是说我们不忠心，不是说我们不信他。 Lalu Gordon Fee mengatakan, 然后 Gordon Fee 又在说， jika ini terjadi itu tidaklah dengan cara apapun akan mempengaruhi kesetiaan Allah sendiri terhadap umatnya. 无论什么事，无论什么原因，都不会
拦阻上帝对他选民的这个信使。 Allah akan melindas ketidaksetiaan kita dengan anugerahnya, dengan kasih karunia. 上帝要用他的慈爱，用他的恩典来盖过我们对他的不忠心。 Dan ini sejalan dengan alasan yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam akhir ayat yang ke-13. 这是跟保罗在13节那里提到的是相称的。 Yang mengatakan bahwa karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. 保罗说：“因为上帝不能背负他自己。” Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kesetiaan Allah tidak bergantung pada kesetiaan kita. 这里我们看见上帝的心思并不是关乎或者是靠着我们对他的忠心。 Allah tidak akan berhenti menjadi setia hanya karena kita tidak setia 他不 kepada 会 Dia. 因着我们对他的不忠心而影响了他对我们的信实。 Keselamatan Allah bagi kita tidak ditentukan oleh kesetiaan kita, tetapi kesetiaan Allah sendiri. 但是我们要说，我们从神那里得到的救恩，并不是靠着我们对神的忠心，而是因着上帝他自己的信实。 Nah, oleh sebab itu kesetiaan Allah yang seperti inilah yang harus membangkitkan kita untuk tetap setia kepada Dia. 因此，上帝的信实应该能够激励我们，推动我们能够忠心于他。 Kesetiaan Allah yang seperti inilah yang harus mendorong kita untuk terus hidup setia di hadapan Allah. 上帝的心实应该继续不断的推动我们，让我们能够忠心于他。 Kesetiaan Allah seperti inilah yang harus menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia kepada Dia. 上帝的心实应该成为我们继续忠心于他的一个力量。 Kesetiaan Allah seperti inilah yang menjamin kemenangan bagi kita untuk tetap setia kepada Dia. 上帝的心实正是能够保证我们能够继续的对他忠心，然后我们能够得到胜利。 Seperti tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Siapa? Kesetiaan Allah, kemenangan kita. 就好像我们今天所思想的题目，上帝的心实带给我们胜利。 Nah, satu pertanyaan yang lebih mendalam yang akan kita pikirkan bersama-sama berhubungan dengan tema ini adalah 我们要更深入的借着今天的主题来思想一件事。 mengapa kesetiaan Allah menjadi jaminan bagi kemenangan kita? 为什么上帝的心实能够保证我们得胜呢？ Mengapa kesetiaan Allah menjadi jaminan bagi kemenangan kita? 为什么上帝的心实就能够成为我们得胜的一个保证呢？ Saudara-saudara, pada hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat setidaknya ada dua alasan yang diberikan oleh Alkitab kepada kita, khususnya dari 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13 yang sudah 最 kita 起 baca. 码提摩太后书2章第1节到第13节告诉我们2个因素。 Alasan yang pertama, 第一个原因， karena kesetiaan Allah kepada kita didasarkan pada anugerahnya. 因为上帝对我们的心实是基于他的恩典。 Karena kesetiaan Allah kepada kita didasarkan kepada anugerah Allah, kepada anugerahnya. 上帝的心实是以他的恩典为基础的。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 我们 dari 可以从第 bagian 1 Alkitab 节 yang kita baca 到 hari 第 ini. 7节看见这个真理。 Saudara-saudara, di dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk setia mengajarkan Injil Kristus kepada orang-orang di dalam jemaat yang nampaknya adalah penatua yang cakap untuk mengajar orang lain. 在这里，保罗他正是鼓励提摩太能够把上帝的真理或者上帝的福音教导教会里面那些长老，或者能够教导别人的那些 Saudara-saudara, 神的仆 arahan 人。 itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang kedua. 我们可以在第2节那里看见。 Nah, untuk menjalankan tugas pelayanan tersebut, Rasul Paulus memberikan 3 ilustrasi kepada Timotius di dalam ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7.
从第3节到第7节，我们看见保罗他给提摩太提了一些例子。 Ilustrasi yang pertama adalah ilustrasi tentang prajurit. 第一个例子就是有关军队， Timotius harus berani menderita dan berjuang seperti seorang prajurit. 他告诉提摩太应该敢于受苦难，就好像精兵一样。 Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pemberita Injil, Timotius harus berani berjuang, bahkan berani menderita, berani mati demi Kristus. 他告诉提摩太，要成为上帝的仆人，传上帝的福音，就应该好像军队一样，敢于受苦。 Itu ilustrasi yang pertama. 那是第一个例子。 Lalu ilustrasi yang kedua di dalam ayat yang ke-6 itu adalah ilustrasi tentang atlet atau olahragawan. Ilustrasi tentang atlet, olahragawan yang kedua. 第二个例子就是有关这个运动员的这个例子。 Nah, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk disiplin dan mengikuti setiap peraturan-peraturan layaknya seorang atlet yang sedang mengikuti pertandingan dan dia harus memenangkan pertandingan itu. 保罗他告诉提摩太，应该好像一个比赛的运动员一样，他应该要守规矩，他应该在这个比赛里面得胜。 Dan ilustrasi yang ketiga dipakai oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan Timotius adalah ilustrasi tentang seorang petani di dalam ayat yang ke-7. 第3个例子是在第7节，是在第6节，保罗告诉提摩太，应该好像农夫一样。 Seperti seorang petani, Timotius harus bekerja keras dengan penuh pengharapan akan hasil yang akan dia dapatkan di masa yang akan datang. 好像农夫一样，提摩太应该很殷勤的做工，应该有盼望，盼望那以后要收割的庄稼。 Jadi ini 3 ilustrasi yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menguatkan, untuk mendorong Timotius tetap setia di dalam melayani, di dalam pemberitaan Injil. Dia harus menjadi seperti seorang prajurit, dia harus menjadi seperti seorang atlet, dia harus menjadi seperti seorang 这 petani. 是保罗告诉提摩太的3个例子，他要提摩太好像军队一样，好像一位比赛的运动员一样，好像农夫一样来传上帝的福音、上帝的真理。 Saudara-saudara, maksud dari Rasul Paulus dengan memberikan 3 ilustrasi ini adalah 保罗举这3个例子的目的是， bahwa tugas pelayanan yang dipercayakan kepada Timotius itu harus dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dan dengan setia, sekalipun dia harus menderita. 就是说，他交给提摩太的这个任务。 这个侍奉，他应该是很殷勤的、很忠心的。虽然在患难中，他仍然应该继续的做下去。 Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Timotius dapat menjalankan tugas pelayanan yang berat ini? 现在要问的提摩太怎么能够执行这种很沉重的侍奉呢？ Bagaimana Timotius supaya dapat bersungguh-sungguh dengan tekun dan dengan setia di dalam melayani, di dalam memberitakan Injil, sekalipun dia harus menderita. 虽然提摩太在困难的环境里面，在患难中，他怎么能够忠心的来继续的服侍上帝的真理呢？ Nah, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab, yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 1 dan ayat 7 bagian B. 让我们来看第1节以及第7节的下半节。 Di dalam ayat 1 Alkitab berkata, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. 第1节，保罗说：“我儿呀，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。” Lalu dalam ayat 7 Alkitab mengatakan Tuhan akan memberi kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. 第7节他说：“我所说的话，你要思想，因为凡事主必给你聪明。” Saudara-saudara bisa lihat 你可以看见， ayat 1 bicara soal anugerah. 第1节说到上帝的恩典， Lalu ayat 7 dibingkai dengan satu perkataan bahwa Allah yang akan memberi, yang akan mengaruniakan pengertian di dalam
segala sesuatu. 第7节说到，上帝要赐给他各样的恩典，各样的聪明智慧。 Dengan kata lain, kekuatan dan kesetiaan Timotius untuk menjalankan tugas pelayanan yang berat dan mungkin yang penuh dengan penderitaan itu. 换句话说，提摩太在患难中所做的这个侍奉， sama sekali bukan bergantung kepada kekuatan dan kesetiaannya sendiri, Bukan melainkan didasarkan pada anugerah Allah. 不是靠着自己的力量，不是靠着自己的忠心，而是靠着上帝赐给他的恩典。 Anugerah Allah lah yang akan memberikan kekuatan bagi dia untuk mengerjakan tugas pelayanan yang berat itu. 上帝要赐给他能力，让他能够完成这个很不容易做的、很不容易侍奉的事。 Anugerah Allah yang akan memampukan dia untuk melayani sekalipun harus menderita. 上帝会赐给他能力，让他能够在患难中继续的来侍奉神。 Allah lah yang akan memberikan, mengaruniakan pengertian terhadap segala sesuatu bagi Timotius untuk menjalankan tugas pelayanan yang berat itu. 上帝会赐给提摩太聪明智慧，让他能够完成他的侍奉。 Saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar satu kebenaran yang sangat penting. 弟兄姐妹，我们可以学习到一个很重要的真理： Anugerah Allah mendahului kemampuan Timotius untuk setia kepada Allah. 上帝的恩典超越提摩太对上帝的忠心。 Anugerah Allah lah yang mendahului kesetiaan usaha Timotius untuk menjadi setia kepada Allah. 上帝的恩典超越了提摩太的努力，超越了他对上帝的忠心。 Kesetiaan Allah melalui anugerahnya itulah yang mendasari kita untuk bisa tetap setia kepada Dia. 同样的，我们也能够靠着上帝的恩典对上帝忠心，因为上帝的恩典超乎我们的努力。 Kesetiaan Allah adalah jaminan bagi kemenangan kita untuk bisa tetap setia kepada Dia. 上帝的信实成为我们能够继续忠心于他的一个基础。 Saudara-saudara, ini prinsip yang konsisten di dalam Alkitab. 这是圣经里面一个从始至终持守的一个基础，一个真理。 Kita bukan saja diselamatkan oleh karena anugerah Allah, 我们不单是靠着上帝的恩典得救， tetapi kita bisa hidup, 但是我们能够活着， kita bisa melayani, 能够侍奉他， bahkan kita bisa setia kepada Allah. Itu juga anugerah Allah 甚至我们 yang 能够对 memampukan kita. 上帝忠心，那也是因着他的恩典。 Ya karena itu pujian semua karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya, mengingatkan kita, mengajarkan kita akan kebenaran yang penting. 这首诗歌说到，当我们被神呼召来侍奉他的时候，他就要把各样的恩典能力赐给我们。 Kita diselamatkan, 我们蒙了救赎， kita bisa hidup, 我们能够活着， kita bisa melayani Dia, 我们能够侍奉他， kita dimampukan untuk setia. 我们能够忠心于他。 Semua adalah anugerah Allah. 这全是上帝的恩典。 Oleh sebab itu di dalam menjalani hidup kita tidak boleh sepenuhnya bergantung kepada kekuatan kita sendiri. 不要靠着我们自己的力量， Tapi kita harus sepenuhnya bergantung hanya kepada anugerah Allah. 应该依靠上帝的恩典， Untuk hidup memperkenankan Allah. 让我们活着能够讨他的喜悦。 Kita tidak bisa bergantung kepada kekuatan dan hikmat kita sendiri. 我们不要靠着我们的智慧、我们的力量， Kita tidak bisa bergantung kepada usaha diri kita sendiri untuk hidup setia di hadapan 不 Allah. 要靠着我们的努力，好像我们能够忠心于上帝。 Kita harus bergantung kepada anugerah Allah. 我们应该靠上帝的恩典，
Kita harus bergantung kepada kesetiaan Allah. 应该依靠上帝的信实。 Oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-13 mengingatkan orang-orang Kristen di Korintus. 因此，保罗在哥林多前书第4章11到13节提醒哥林多的信徒们。 Kalau kita perhatikan 1 Korintus pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-13 itu, 哥林多前书第4章11节到第3节， konteksnya adalah Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen di Korintus supaya waspada, supaya berhati-hati, supaya mereka jangan jatuh ke dalam dosa seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, bangsa Israel di masa yang lalu. 保罗提醒提摩太的信徒们，让他们不要以为能够站得稳，但是需要谨慎，免得跌倒，免得他们所遇见的试探是无非是人所能受的。 Lalu di dalam ayat yang ke-11 dan sampai ayat yang ke-13 1 Korintus pasal 10 itu Rasul Paulus mengatakan demikian. 保罗继续的说下去， Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. 保罗提醒提醒这个哥林多的信徒们，不要好像他们的祖宗一样，在神的面前失败。所以在哥林多前书第10章那里，他说：“所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。你们所遇见的试探，无非是人所能受的。” Saudara-saudara, dari ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kita apa yang bisa membuat kita bisa tetap teguh berdiri. 这里保罗告诉我们要靠着什么力量，我们才能够持守，才能够建立得稳。 Bukan karena kekuatan kita, 不是靠着我们的力量， bukan karena usaha 不是 kita. 靠着我们的努力。 Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan hati-hati. Saya Jangan Paulus kamu so- menganggap bahwa kamu teguh berdiri. Kamu bisa jatuh. 所以保罗说：“你们要谨慎，免得跌倒。” Lalu Rasul Paulus mengatakan sebab Allah setia. 后来接下去，保罗说：“因为上帝是信实的， Jadi kesetiaan Allah yang tidak akan membiarkan kita menanggung pencobaan yang melebihi kekuatan kita dan akan memberikan kita jalan keluar ketika kita mengalami pencobaan itu. Itu yang menjamin kita bisa tetap berdiri, bisa teguh berdiri di hadapan Allah. 上帝的信实让我们不会遇见试探，超乎我们能力所能够承受的试探，但是他会为我们开出路。我们靠着上帝的信实，我们就能够站立得稳。 Kesetiaan Allah adalah jaminan bagi kemenangan 上帝的 kita. 信实保证我们能够得胜。 Mengapa kesetiaan Allah menjadi jaminan bagi 为 kemenangan 什么 kita? 上帝的信实能够保证我们得胜呢？ Alasan yang kedua, 第二个原因， karena kesetiaan Allah telah dibuktikan oleh Yesus Kristus yang sudah menang bagi kita. 因为上帝的信实已经被耶稣所证实，他已经得胜了。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang dibicarakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. 保罗在第8节到第10节对提摩太所说的话是真的。 Secara khusus di dalam ayat yang ke-8 Rasul Paulus mengatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. 保罗说：“你要记得，耶稣基督已经死了，然后从死人中复活。 Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. 他已经成为大卫的后裔，这是我在传福音的时候所传的。” Jadi Yesus Kristus sang Mesias, keturunan Daud yang menderita, mati dan bangkit, itulah intisari dari Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. 耶稣他身为大卫的后裔，他死了然后复活，这就是保罗传福音的中心。 Saudara-saudara, kebenaran ini juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga.
Yang keempat, 这也是保罗告诉哥林多信徒，就是在哥林多前书第15章那里提到的。 di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 Alkitab mengatakan, 圣经这么说， sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu. 因为我当日所领受的也传给你们的一件很重要的事， Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 第一就是耶稣照着圣经所说的，他已经为我们的罪死了， Bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 他被埋葬，然后也照着圣经所说的，第3天他复活了。 Jadi inilah intisari dari Injil yang diberitakan oleh Rasul 这就 Paulus. 是保罗传福音的一个中心。 Yesus Kristus Sang Mesias yang menderita dan mati untuk menebus dosa dan telah bangkit mengalahkan kuasa kematian. 耶稣他身为弥赛亚救主，他为我们的罪死了，然后他复活，他得胜于死亡的权势。 Saudara-saudara, fakta bahwa Yesus Kristus telah menderita dan mati untuk menebus dosa dan bahwa dia telah bangkit dari kematian untuk mengalahkan kuasa maut. 事实证明，耶稣他为我们死了，然后他复活了，已经击败了死的权势。 Itulah yang menjadi dasar dan jaminan bagi Paulus untuk tetap setia di dalam melayani, di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. 这就保证了保罗他能够在患难中继续的传上帝的福音。 Sebagaimana dia katakan di dalam ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10, sekalipun dia harus menderita. 就好像他在第9节、第4节说到，虽然他要经历许多的患难， Sekalipun dia harus dipenjara dan diperlakukan seperti seorang penjahat. 虽然他要下在监牢里面， Saudara-saudara, mungkin ini catatan kaki bagi kita. 这应该成为我们的一个提醒。 Kemungkinan surat 2 Timotius yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini adalah surat terakhir yang ditulis oleh Paulus sebelum dia meninggal dunia, 可 sebelum dia 能 mati. 提摩太后书是保罗在监狱里面他临行前写的一封书信。 Saudara-saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius ketika dia sedang berada di penjara di Roma menantikan eksekusi atas perkaranya sebagai seorang pemberita Injil. 保罗在罗马的监狱里面，因着他传福音，他被下在监牢里面。那么他在等候他的处决 Karena 的 itu kalau 日期 kita。baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengatakan, 在提摩太书信里面，保罗也说到， mengenai diriku sendiri darahku mulai dicurahkan dan saat kematianku sudah dekat. 我的血开始流出，因为我正在面对被处死的日期。 Dan itulah yang terjadi secara tradisi. Rasul Paulus dipercaya mati dengan cara dipenggal di jalan Ostia di Roma. 之后，保罗是被砍头而死在这个监牢里面。 Saudara-saudara, apakah penderitaan itu membuat Rasul Paulus menjadi kalah? 难道说这些患难让保罗失败吗？ Apakah penderitaan itu membuat Rasul Paulus menyerah dan berhenti untuk melayani Allah? 或者让他投降，若让他不再去传福音吗？ Apakah penderitaannya dapat menghambat pekerjaan Allah yang dikerjakan oleh Rasul Paulus? 或者这些患难拦阻了上帝在保罗身上要他做的工呢？ Sama sekali tidak. 完全没有。 Di dalam ayat 9 justru dikatakan sekalipun dia dibelenggu, tetapi firman Allah tidak pernah terbelenggu. 第9节，保罗说：“虽然他被捆绑，但是上帝的道却不被捆绑。” Dan di dalam ayat 10 Alkitab mengatakan penderitaannya karena Injil Yesus Kristus telah membawa keselamatan di dalam Kristus Yesus bagi orang-orang pilihan Allah. 第
第4节，保罗说：“所以我为选民反思忍耐，叫他们也可以在那基督耶稣里的救恩和永远的荣耀。” Saudara-saudara, ini bukan kekalahan, ini kemenangan. 这不是一个失败，而是一个胜利。 Karena itu Martin Luther benar ketika berkata, 所以马丁路德曾经这么说 tubuh dapat dibunuh, 虽然我的身体被杀， tetapi kebenaran Allah tetap ada dan kerajaannya kekal untuk 但是 selama-lamanya. 上帝的真理仍然存在，他的国度是永恒的。 Itu yang dialami oleh Rasul 那 Paulus. 就是保罗所经历的。 Sekalipun dia di penjara, 虽然他被捆绑， sekalipun dia menderita, 虽然他犯难， bahkan sekalipun dia harus mati karena Injil Kristus, 虽然他为福音而死， dia tetap setia sampai akhir kepada 他 Allah. 仍然至死忠心。 Kenapa? Karena kesetiaan Allah yang sudah dibuktikan melalui Yesus Kristus yang sudah menang, dia yang sudah mati untuk menanggung dosa, bahkan dia sudah bangkit mengalahkan musuh manusia yang terbesar, yaitu maut. Dialah yang memberi 因为上帝的 kemenangan. 胜利，上帝的信实已经被耶稣所证实，因为耶稣已经因着被罪人的罪，他死了，然后他复活，他胜过死亡的权势。 Saudara-saudara, Rasul Paulus bisa setia sampai akhir dalam mengikut dan melayani Tuhan karena Allah yang setia, yang telah memberikan dia kemenangan melalui kebangkitan Yesus Kristus. 因为上帝的信实，所以保罗能够至死忠心来侍奉神。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， mungkin hari ini kita sedang mengalami banyak penderitaan di dalam hidup kita oleh karena berbagai kesulitan, masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi, sedang kita jalani di dalam hidup kita. 可能今天我们也在生活中，我们经历许多的困难，许多的这个挑战。 Mungkin kita sedang bergumul di dalam masalah rumah tangga kita. 可能因着家庭的问题，我们正在感 Kita 觉到 sangat 有难 bergumul 处。 bagaimana relasi antara suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita yang benar-benar banyak masalah. 在家庭里面，夫妻间的关系，或者父母跟儿女们的关系，种种事情都出现了很难处 Mungkin 理的 kita 事。 sedang bergumul di dalam masalah usaha dan pekerjaan kita yang sulit di dalam masa-masa pandemi ini. 很可能在疫情之下，我们所经历的业务也经历了困难。 Mungkin kita sedang bergumul di dalam masalah ekonomi kita. 我们的家庭经济也经历困难。 Bahkan hanya sekedar bagaimana caranya memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam keluarga kita, biaya pendidikan anak-anak kita, kita benar-benar merasa kesulitan dan kita benar-benar bergumul 我 di 们 dalam. 家庭的开支也出现了问题，出现了难处。 Mungkin pada saat ini kita sedang bergumul dengan kondisi kesehatan kita atau kondisi kesehatan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi, yang benar-benar sangat-sangat mengkhawatirkan. 可能我们自己的疾病，或者我们所爱的人、我们的亲人所生的病，都成为我们的难处。 Bahkan mungkin saat ini kita sedang bergumul karena kita jatuh bangun di dalam dosa-dosa kita. 或者我们重重复复的犯罪，落在罪中。 Kita bergumul dengan dosa perzinahan. 我们因着奸淫的罪， Kita terikat oleh alkohol. 因着酒精 Kita terikat oleh narkoba. 或者毒品， Kita terikat oleh kecanduan pornografi. 或者这个色情， Kita bergumul dengan emosi kita yang temperamental. 或者我们的情绪不稳，我们 Kita 很 sedang 容易动 bergumul 怒， berhubungan dengan kebencian yang ada di dalam hati kita kepada orang lain. 我们仇恨别人， Dan itu semua benar-benar membuat kita sangat menderita. 这都让我们感觉到非常的困难。 Dan sampai di satu titik kita berkata, 到了一个地方，我们这么想： Tuhan, saya tidak sanggup lagi. 神啊，我已经承受不住了。 Tuhan, saya tidak kuat lagi. 神啊，我耐不住了。 Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, 我身为耶稣基督的仆人， izinkan saya
untuk mengatakan hal ini kepada kita. 让我真是能够为你们祷告， Pandanglah kepada Allah yang setia, 让我们真是能够仰望我们新舍的上帝， yang kesetiaannya telah dibuktikan melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal, 他的新舍已经被他独生子耶稣基督所证明， yang sudah mengalami penderitaan yang paling hebat di bawah kolong langit ini. 他已经承受了在天下人间最沉重的这个患难， Melalui kematiannya di atas kayu salib, 他死在十字架上， untuk menanggung murka Allah, 他担当了上帝的愤怒， untuk menanggung siksa neraka yang seharusnya ditimpakan kepada engkau dan 他也承担了我们应该承受的地狱的永刑。 dan pandanglah kepada Dia 让我们仰望他吧， yang telah bangkit mengalahkan masalah dan pergumulan kita yang terbesar, yaitu maut atau kebinasaan kekal selama-lamanya di dalam neraka. 他复活了，他击败了这个死亡的权势，也是我们所面对的最困难的这个问题。 Dia melakukan itu untuk memberikan kemenangan bagimu dan juga bagiku. 为我们做了这些，让我们能够得到胜利。 Kesetiaan Allah telah dibuktikan melalui Yesus Kristus yang sudah menang bagi kita. 他上帝的信实已经被耶稣基督所证实， Kesetiaan Allah, 上帝的 kemenangan 信实 kita. Sudah setidaknya dua alasan diberikan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini, khususnya dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. 提摩太后书2章1节到第3节13节告诉我们2个原因。 Mengenai mengapa kesetiaan Allah menjadi jaminan bagi kesetiaan kita. 为什么上帝的信实能够成为我们得胜的根据呢？ Yang pertama, karena kesetiaan Allah kepada kita didasarkan pada anugerah Allah. 因为上帝的信实是以他的恩典为基础。 Dan yang kedua, karena kesetiaan Allah telah dibuktikan oleh Yesus Kristus yang sudah menang bagi kita. 第二，上帝的信实是以耶稣基督他已经得胜，为我们得胜了而得到证 Saya 明。 menutup khotbah hari ini dengan kembali mengutip perkataan dari Hudson Taylor, hamba Tuhan yang setia itu, yang telah dikutip dalam pendahuluan khotbah. 让我再重述戴德生所说的那句话。 Hudson Taylor berkata, bukan dengan berusaha menjadi setia, tetapi dengan memandang kepada Allah yang setia, maka kita akan memenangkan kemenangan. 戴德生说：“不是靠着我们的努力做成信使，但是我们要仰望信使的上帝，我们就能够得到胜利。” 我们祷告，kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam keterbatasan kami untuk mengerti dan memahami. Dalam keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan dan juga menerjemahkan. Sekali lagi biar Allah Roh Kudus bekerja, memberikan pengertian, penerangan, bahkan menggelisahkan hati kami. Sehingga hidup kami semakin memperkenankan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Amin.